Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua para pelajar. Okey, selamat datang ke UiTM Perlis. So, saya hari ini akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan outcome based education. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Faradina Marzuki, penyelaras unit hal ehwal kurikulum UHAC UiTM Perlis. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi berkenaan dengan OBE, saya harap para pelajar dapat tahulah apa misi dan visi UiTM. Okay, apa misi dan visi UiTM? So in English, to enhance the knowledge and expertise of Bumiputras in all fields of study through professional programs, research work, and community service based on moral values and professional ethics. Okay, and the vision of UiTM to establish UiTM as a premier university of outstanding scholarship and academic excellence capable of providing leadership to Bumiputra's dynamic involvement in all professional fields of world-class standards in order to produce globally competitive graduates of sound ethical standing. So, misi dan visi UiTM ni boleh tengok dekat dalam website UiTM. Okey, dan seterusnya sebelum kita nak tahu tentang OBE, kena tahu juga berkenaan dengan MQA. Okey, Malaysian Qualification Agency. So, agensi ni bertanggungjawab untuk mengiktiraf program-program yang ada di UiTM especially. Okey, so hanya program yang diiktiraf saja yang kita boleh tengok dalam MQR. Okey, ni contoh macam mana kita boleh tengok program yang ditawarkan di UiTM ada ke tak dalam MQR. So, semua boleh tengok dekat dalam website tadilah website MQA. Okey. So, dalam MQA juga kita kena tahu ada 7 bahagian ataupun 7 area, iaitu area 1 berkenaan dengan program development and delivery, area 2 assessment of student learning, area 3 student selection and support services, area 4 academic staff, area 5 educational resources, area 6 program management, and area 7 program monitoring review and continual quality improvement. So maksudnya setiap program yang ada di UiTM ni mesti melalui 7 area ni lah. Dia merangkumi 7 area ni. Barulah akan diiktiraf oleh MQA. Okay, so Alhamdulillah semua program di UiTM adalah mendapat pengiktirafan daripada MQA lah ya. Okay, so kita tengok on outcome-based education. So outcome-based education and student-centered learning is not what we teach, it is what you learn. Okay, student will be equally responsible for your own learning, and of course, engagement between student and lecturer will be visible. So that is kita kata generally lah what does it mean by outcome-based education dan juga student-centered learning. Okay, so perubahan antara traditional method kepada SCL ataupun student-centered learning ni bermula daripada you belajar di sekolah dan juga kemudian belajar di universiti. So perbezaan tu ada kita kata perubahan lah perubahan shifting daripada TCL kepada SCL. So whatever yang you belajar di sekolah dulu dengan apa yang you akan belajar di universiti ni tidak samalah. Okey, tidak sama maksudnya dari segi dia punya kaedah ataupun teaching methodology. So nanti you akan belajar, you akan tahulah apa you punya kandungan dalam you punya pengajian lah kita katakan sebagai silibus, silibus apa yang you akan belajar dan apa yang you perlu tahu. Okey, nanti kita akan tengok Okey, so program education objective. So ini adalah tujuannya mengapa setiap program itu dibuat. Okey, so at the end, program education objective itu akan tercapai. Okey, setiap program ada dia punya matlamat masing-masing. Contohnya, kalau program itu melibatkan bidang perubatan, so nanti at the end pelajar akan jadi seorang doktor ataupun akan jadi certain profession lah berkaitan dengan perubatan. So that is actually apa yang kita nak, the outcome of whatever you learn dalam tempoh sepanjang you belajar. Contohnya 3 hingga 5 semester. Contoh dia macam tu. 3 hingga 5 tahun after you graduate. So kita akan tengok apa kemenjadian setiap pelajar tu. So dia akan ada beberapa PO lah, kita kata program education objective. Ini contoh saya bagi So setiap program akan mempunyai PO yang berbeza bergantung kepada program masing-masing. Okey. So setiap PO itu akan merangkumi
Program Learning Outcome, okay, PLO. So PLO ni dia berubahlah, dulu MQF 1.0, sekarang dah MQF 2.0. Ini kriteria yang telah ditetapkan ataupun syarat yang telah ditetapkan oleh JBT lah, Jabatan Pengajian Tinggi. Okay, so maksudnya mereka telah meletakkan this 17 PLOs merujuk kepada MQF 2.0 punya framework. So ada 17 perkara, okay, 17 learning outcome yang kita kena achieve. Okay, so setiap learning outcome tu bergantung kepada setiap kod kursus yang you belajar dalam sepanjang you berada di UiTM setiap semester. So different PLO will be catered. Okay. So ada knowledge, practical skills, thinking and scientific skills, communication skills, social skills, teamwork and responsibilities, values, ethics, moral and professionalism, information management and lifelong learning, management and entrepreneurship, leadership skills, cognitive, interpersonal skills, digital skills, leadership, autonomy and responsibility, personal skills, entrepreneurial skills, numeracy skills, ethics and professionalism. So 17 PLO ni ada dalam setiap course information mengikut program masing-masing. So kalau kata you ada 7 subjek, so dia akan ada different PLOs lah. Okay, so maksudnya kita nak you mengikut PLO inilah. Okay, mungkin setengah kursus tu you akan belajar tentang macam mana nak berkomunikasi. So dia akan tengok on communication skills lah. And then tengok pula on ethics and professionalism. Macam mana you work in groups. Contoh dia macam tu lah. Leadership skills pun sama. Okay, kita akan tengok semua PLO ni. Dia bukan semualah. Mungkin akan ada 2 atau 3 PLO bagi setiap kod khusus. Okay, so nanti you akan tengok lah. Contoh-contoh saya akan tunjuk sebentar lagi. Okay, program learning outcome. So ni adalah contoh. Okay, what students will be able to do upon graduation. So dia ada PLO 1, PLO 2, PLO 3, 4 dan 5. So ini adalah antara program learning outcome untuk sesuatu subjek lah. Okay, contohnya PLO 1. Okay, you boleh apply basic knowledge. So at the end nanti you mesti tahulah macam mana nak apply basic knowledge tu. So bergantung kepada program masing-masing. So whatever you learn, you akan ditanya pun soalan yang berkaitan dengan apa yang you belajar lah. Contoh dia macam tu. Ataupun assessment atau penilaian yang akan diberikan oleh pensyarah pun berkaitan dengan apa yang sepatutnya you capai. PLO mana yang sepatutnya you capai. Okay. So kita akan tengoklah contoh-contoh macam mana PLO ini terjadi. Okay. PLO ini wujud. Okay. Who needs to know? The assessment, siapa yang perlu tahu? Okay, students, lecturers, institution and community. So, kenapa kena tahu penilaian ni? Sebab apa saja yang you belajar, you akan dinilai. Okay, so apa yang you akan dinilai to make sure that you understand. You understand and then you want to know you punya pencapaian lah. Okay, daripada minggu pertama kuliah sampailah minggu ke akhir ataupun minggu ke-14. So, kita akan tengok you punya progress. Adakah you punya knowledge bertambah? So, apa knowledge yang bertambah itu? Adakah dia merangkumi semua PLO yang berkaitan? So, kita akan tengok. Bergantung kepada program mengikut kod khusus masing-masing. Okay, contoh-contoh penilaian. So, bila you dah belajar, then kita akan evaluate lah. Okay, you punya performance. Kita akan tahu sama ada you capai ke tak objektif-objektif yang sepatutnya you capai bagi certain subjek. Okay, antara assessment yang ada adalah ada test, ada quiz, ada tugasan. So, ni antara contoh-contoh assessment lah, penilaian yang dibuat kepada pelajar yang diberi oleh pensyarah lah. Okay, tak semua dia akan ada a few saja. Contohnya kalau peperiksaan akhir ada, dia punya assessment kurang lah. Okay, tapi kalau tiada peperiksaan akhir, mungkin dia akan ada a few assessment. Dia akan ada banyak lagi lah assessment. Test mungkin ada 2, okay. Dan dia akan ada certain lagi assessment yang kita katakan continuous. Okay, so dia akan tengok nantilah macam mana nak identify all the assessment tu dalam course info. Okay, what students should know and do throughout the semester. So, yang ini yang paling penting. Apa yang you kena tahu as a student each time ataupun each semester, every semester you kena tahu
ada 7 A, B, C, D, E, F, G. 7 perkara yang you kena tahu. Setiap awal semester you kena tahu semua ni. Okey, apa ketujuh-tujuh tu? Ketujuh-tujuh itu adalah yang pertamanya course information. Okey, yang ini biasanya diberi oleh you punya pensyarah. Okey, yang kedua course learning outcome. Okay, course learning outcome ni ada dalam you punya course information. Course learning outcome untuk setiap kod khusus akan berbeza macam saya cakap tadi. Okey, so yang ini akan diberi. And then scheme of work. Scheme of work juga akan diberi. Scheme of work nanti kita akan tengok lebih detail. Dia akan tunjuk apa yang you akan buat sepanjang 14 minggu pengajian. Termasuk assessment. Okay. And then yang keempat, rubric assessment. Okay, setiap assessment ataupun yang saya cerita tadi, penilaian. Okay, setelah you belajar and then you dinilai. So setiap penilaian tu contohnya macam you buat tugasan. Dia akan ada dia punya rubrik. Rubrik untuk pemarkahan. So pensyarah akan bagi dekat you rubrik. So setiap kali dia bagi tugasan, rubrik pun akan diberi sekali. So dia akan ada skala-skala tertentu. Macam mana you nak dapat skala yang tinggi. So you kena follow lah apa kriteria yang ada dalam rubrik itu. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh rubrik. Sekejap lagi. Akan tengok. And then yang kelima, entrance and exit survey. Okay, yang ini yang paling penting. Okay, bila you dah start belajar, kita akan tengok macam mana you punya pengetahuan. Masa mula-mula start semester. And then kita akan tengok pula you punya progress. Bila exit survey nanti kita akan tengok sama ada you faham ataupun tak faham, kita akan tengok. Bergantung kepada skala lah. You boleh evaluate yourself. You punya understanding throughout the semester from first week until 14 week. Okay. Okay, yang ini boleh diisi di dalam YouFuture. Okay, YouFuture ni adalah website berkenaan dengan akademik. Okay, so para pelajar memang akan familiar dengan this web berkenaan dengan YouFuture ni. Okay, nanti you akan buka lah dekat dalam you punya student portal tu, dia akan ada link kepada YouFuture. Okay, and then yang ke-7, question level difficulties, Bloom's taxonomy. Okay, yang ini dia punya kita katakan tahap ataupun level bergantung kepada dia punya difficulties. Okay, kita akan start dengan level 1 dan akhir sekali level yang paling tinggi lah. Ada yang 5, ada yang 6. Okay, so kita akan tengok setiap kod khusus dia akan ada dia punya difficulties ataupun level difficulties yang berbeza-beza yang kata different domain. Domain tu maksudnya dia ada cognitive domain, ada affective domain dan juga psychomotor domain. So setiap kod khusus ataupun course information yang diberi oleh pensyarah dia akan ada different dia punya CAP lah, CAP different CAP ni. Kita akan tengok dan level dia juga berbeza-beza mengikut semester. Biasanya semester pertama dia akan level difficulties dia 1 atau 2 lah. 1, 2 ataupun 1 dan 2. And then bila you masuk semester yang ketiga dan 4, dia akan lebih tinggi sikit. Okay, difficulties dia mungkin level 3 dan 4. Okay, then lebih lagi, level yang paling akhir lah, tahun akhir. Biasanya kalau diploma 6 semester, semester 5 dan 6 tu dia punya level of difficulties tu lebih tinggi. So maksudnya soalan-soalan yang ditanya tu lebih sukar lah berbanding kepada level yang mula-mula tadi. So you boleh tengok based on number tadi 1 hingga 7 for example. Berbeza dia punya difficulties lah. Okay, so these are the example of course information yang mula-mula tadi. Okay. Okay, course information maksudnya setiap pensyarah akan bagi kepada setiap pelajar course information berkenaan dengan kod khusus tu lah. Apa yang you perlu tahu dalam kod khusus tu. Dia kira macam detail information. Okay, so dalam tu akan ada lah you punya student learning time, berapa banyak jam yang you akan spend untuk that subject. And then dia punya assessment, of course lah dia punya CLO pun ada course learning outcome, ada 1, 2, 3 bergantung kepada kod khusus. And then ada juga dia punya percentage, berapa banyak markah yang akan diberi untuk setiap assessment. And then juga ada dia punya teaching methodology, macam mana kaedah pembelajaran dia akan dijalankan. Contohnya adakah face to face, blended learning ataupun macam-macam lah kaedah of teaching methodology. Dan juga ada juga references. Okay, references tu maksudnya rujukan, buku rujukan. So all yang you need to know semua dah ada dalam course information tu. So maksudnya kalau bagi course information tu you dah tahu dah apa yang you akan belajar for that subject in that semester. Okay, so mustahil lah you kata you tak tahu, you akan tahu sebab semua benda dah diberi. Nak tak nak je, nak tak nak belajar sahaja. Okay, so make sure you dapat this course information and then you akan tahulah apa yang you perlu tahu untuk setengkut lah.
Okay, so these are the example of course learning outcome. Okay, for example, at the end of the course, apa yang you akan capai? Okay, so you tengok dekat ujung tu dia ada dia punya difficulties. Yang saya kata taxonomy tadi. Okay, difficulties level. Okay, kita akan tengoklah ada C1, ada C2, ada A4, ada A3, A2. So itu bergantung kepada level lah. Ada yang semester awal, ada yang semester akhir. So dia punya CPA tu akan berbeza-beza Kognitif berbeza, psikomotor berbeza, afektif pun akan berbeza. Okay, so nanti boleh semak you punya course learning outcome untuk setiap subjek. Okay, and then scheme of work. Okay, scheme of work ni yang penting. Scheme of work ni penting kerana apa? Scheme of work ni dia ada lebih detail. Apa yang you akan belajar untuk setiap chapter dalam setiap subjek. Okay, contohnya satu subjek tu dia akan ada 5 chapter. So, setiap chapter tu ada berapa jam yang kita allocate untuk you faham tajuk tu. So, bila dalam masa let's say 2 jam. So dalam masa 2 jam tu you mesti tahulah apa yang you akan belajar dan you kena tahu yang you belajar tu apa yang akan ditanya. Apa assessment yang ada kat situ. Mungkin ada test, ada quiz, so detailnya ada dalam scheme of work ni. So maksudnya student takkan tercicir lah. Kalau you follow all this scheme of work, dia akan ada ikut minggu lah. Dia punya pembahagian tu mengikut minggu. Okay, selain daripada kita panggil scheme of work ni, ada juga yang terkini kita panggil dia punya SAM. Kejap lagi saya akan cerita pasal SAM. Dia punya assessment. Macam mana kita nak assess dalam masa 14 weeks tu. Saya akan bagi contoh SAM tu. SAM tu pun another way of giving scheme of work lah. Okay, ni contoh SAM tadi Structured Assessment Mechanism. So, dia akan mengikut blok. So, blok-blok ni maksudnya certain week kita akan dapat assessment tertentu. Okay, and then you punya lecturer akan return balik apa saja assessment yang diberi pada blok yang pertama contohnya. So, nanti dia akan tengoklah. You akan tengok prestasi you sepanjang first atau 5 to 6 week. Week yang ke-5 dan week yang ke-6 kita akan tengoklah you punya assessment apa yang you akan dinilai. Okay, so kita akan tengoklah sama ada you punya knowledge tu tercapai ke tak mengikut you punya cognitive level lah kalau kata knowledge. Okay, kalau kata mengikut kognitif punya domain, kalau mengikut affective punya domain, kita akan tengoklah you punya tugasan yang berkaitan dengan affective punya domain. Kalau kata psikomotor, kita akan tengok juga you punya pencapaian untuk psikomotor punya domain. So dia tak ada sekaligus semua untuk first second week tu dia mungkin akan ada dalam minggu-minggu yang after minggu yang ketiga lah Okay, minggu ketiga tu akan adalah certain assessment. Bergantung. Tapi normally dia akan ikut this block lah dia akan ikut blok-blok ni lah. So nanti pensyarah akan return balik you punya assessment tu, you akan tengoklah markah-markah masing-masing. And then kalau kata ada penambahbaikan you boleh buat, you buatlah. And then you can kita kata buat correction lah. Ataupun you boleh revise balik, you boleh return balik you punya assessment, contoh macam tugasan ke ataupun projek, okay? Bergantung kepada kursus masing-masing. Okay, this actually an example, okay? Boleh tengoklah contoh ni Okay, ni contoh scheme of work. Okay, yang saya cakap tadi dia akan ada detail. Okay, SAM dan scheme of work ni dia berkait lah So maksudnya kalau kata you ada scheme of work, you mesti follow dia punya SAM tu lah. Structured Assessment Mechanism. Maksudnya mesti ikut blok-blok tu. Sepanjang 14 minggu punya pengajian. Okay, daripada daripada week 1 sampai week 14. Sampailah you ada peperiksaan akhir. Sampai habis Okay, untuk semester yang tu lah. Semester yang berkaitan. Okay, itu scheme of work. Yang ini yang biasanya akan diberi oleh pensyarah sebab dia dah merangkumi semualah Dia kira macam you punya timeline lah. Whatever you belajar, dia akan ada dia punya assessment at the end tu. Dia akan remark. Okay, apa yang you kena submit. Contoh dia macam tu Okay, dan juga dia punya assessment tu akan adalah berapa percentage yang dia cover untuk 100% punya daripada total mark untuk you punya final lah Okay, final mark nanti. Untuk result akhir nanti Okay, next is rubrik. Okay, tadi saya bagi tahu juga rubrik. Okay, rubrik ni penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Kerana rubrik ini yang menunjukkan sama ada you punya pencapaian tu dapat berapa. Skala dia kita nak evaluate tu bukan boleh bagi macam tu je markah kat you. Dia akan ada
dia punya skala. Okey, skala 1 hingga 5. You layak dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bergantung kepada you punya tugasan yang you bagilah, yang you hantar kepada you punya pensyarah. So, kita akan evaluate. So dia akan ikutlah rubrik-rubrik yang tertentu. So, rubrik-rubrik ni yang penting. So, maksudnya you tak perlu risau. Bila you dapat apa saja assessment, rubrik akan diberi sekali. So, mestilah kena target nak dapat paling tinggi kan? So, kalau kata you achieve all the criteria yang ada dalam rubrik tu, tak mustahil you dapat full mark. Okay, because you are capable. Okay, you are deserve to get that mark. Okay, so you boleh question lah kalau kata you tak dapat full mark because you fulfill all the criteria ataupun the rubrik yang ada tu. Contoh dia macam tu lah. So maksudnya you tak boleh gagal lah. Mesti boleh dapat skala yang tinggi kalau you ikut rubrik yang diberi oleh pensyarah. Okay, so these are the example of rubric. Okay, boleh tengoklah skala-skala tu poor sampailah excellent. So, you boleh tengok apa yang you perlu tahu. Contoh, content dalam tugasan lah. Ni contoh dalam tugasan untuk report, laporan. Okay, you punya formatting. Formatting buat elok ke tak, ikut tak format. So, kalau kata format dia cantik, betul, dapatlah 5. Okay, so semua ni ada markah dia. Okay, so boleh refer rubrik untuk setiap kursus masing-masing. Okay, this is another example of assignment tugasan. Macam mana kita evaluate you menggunakan rubrik. Okay, ni formatting, introduction, content, conclusion, references. So semua ada kat sini. Okay, kalau you memang malas, you akan dapat lah 1. Kalau tak submit, memang kosong lah. Okay, so kita akan tengok. Sorry. Markah you akan berbeza dengan markah kawan-kawan yang lain. Sebab kalau individual punya assessment, individual punya assignment, dia akan buat sendirilah. So, buat sendiri markah dia berbeza. Tapi kalau grouping, dia akan ada pembahagian markah yang berbeza-beza. Mungkin dia akan ada dia punya self-evaluation dengan member-member. Okay, macam mana dia evaluate kawan-kawan pula dalam group. Okay, so semua ada markah. So, not to worry. Okay, so this another example. Okay, contoh Okay, contoh untuk entrance exit. Tadi kita dah tengok rubrik. So, yang ini yang keberapa dah? A, B, C, D, E. Yang kelima, entrance and exit. Saya dah cerita sikit tadi. Entrance and exit ni nak tahu you, daripada mula you masuk UiTM sampai you habis semester tu. Maksudnya you dapat apa sepanjang tempoh pengajian. Entrance dan juga exit. Sepatutnya bila kita masuk tu 0. Bila kita keluar tu kita know something lah. Okay, so kita nak tahu you punya pencapaian sepanjang semester. Okay, mesti dia biasanya akan meningkat lah. Jarang lah. Tak ada lah tak ada. Mustahil. Mustahil lah mula-mula tinggi, lepas tu rendah ataupun mula-mula rendah, lepas tu rendah juga. Tak faham apa-apa lah tu. Maksudnya dia tak ada dia punya, kita tak boleh tengok perbezaan sebelum dan selepas. Okay, sepatutnya akan ada perbezaan lah sebab ada pertambahan ilmu di situ. Okay. Okay, next example yang seterusnya untuk SUFO. Okay, yang ke-6. Yang ke-6 SUFO. SUFO ni adalah penilaian. Okay, penilaian yang diberi kepada pensyarah. Diberi yang maksudnya student akan isilah. Kita akan bagi pemarkahan ataupun penilaian kepada pensyarah. Kepada banyak kriteria lagi lah. Salah satunya berkenaan dengan subjek tu. Berkenaan dengan kemudahan yang ada di UiTM dan lain-lain. So, kita akan tengoklah sama ada you setuju ataupun tak setuju. So, dia akan ada markah di situ. Okay, so SUFO ni memang kena isi lah. Kalau you tak isi SUFO ni, you tak boleh tengok result exam. Result untuk you punya peperiksaan akhir. Okay, so kena isi. Wajib isilah. Biasanya dia akan buka lah 2 minggu sebelum final exam, if I'm not mistaken. But you have to check dia punya website dekat NCA lah. Ataupun boleh refer kepada you punya student portal. Check sama ada bila entrance exit survey keluar dan juga SUFO. So, you kena alert lah dengan tarikh-tarikh ni. Okay, dia bergantung kepada NCA lah. Tapi biasanya every semester lebih kurang sama je lah 2 minggu pertama dan 2 minggu akhir untuk exit survey. Entrance survey 2 minggu pertama. So, and then yang SUFO tu mungkin in the middle of semester. Mungkin you boleh check the exact date. Okay, and then yang terakhir question level difficulties. Okay, question level difficulties ni adalah dia punya level tadi yang saya kata ada 3 domain tadi. Kognitif, afektif dengan psikomotor. So, bergantung kepada setiap semester. Kod khusus itu dia cover kognitif level apa? Level yang paling rendah ataupun level yang paling tinggi. So, mengikut semester. Okay, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dia berbeza-beza.
Okay, so ada yang evaluate on cognitive level, ada yang evaluate on affective, ada yang evaluate on psychomotor. Ada juga yang ada ketiga-tiga sekali untuk satu kod khusus. Bergantung Okay, so you kena refer balik you punya course information. Yang saya cerita di awal tadi, yang A tadi, kat dalam tu dia ada mention. You punya course learning outcome, you cover CPA level yang mana satu. Okay, and CPA tu sebenarnya apa yang apa yang penilaian yang dilakukan, sama ada final exam ke, ataupun adakah tugasan, ataupun adakah report writing, ataupun lain-lain lah, case study ke, apa sajalah yang berkaitan dengan assessment, bermacam-macam assessment yang saya tunjuk awal-awal tadi tu. So semua tu merangkumi apa yang you dapat dalam you punya course info tadi, CLO 1, 2, 3 tu. Dalam tu dah ada mention dah dia punya level difficulties. Okay, rujuk kepada Bloom's taxonomy. So, biasanya test and final exam dia adalah kognitif. Kognitif tu dia evaluate you punya knowledge, you punya understanding. So, maksudnya biasanya objektif dalam you punya course learning outcome tu dia akan ada satu juga kognitif. Okay, kalau ada final exam, ada test, ada evaluate you punya understanding. So, maksudnya dalam kelas, lecture, you akan dinilai lah mengikut kognitif level. Okay, ingat lagi tak tadi saya ada tunjuk 17 PLOs tadi? So PLOs yang mana satu yang merujuk kepada kognitif? Boleh tengok balik. 1 sampai 17 dia ada kognitif, yang ada apa? Ethics and professionalism yang ke-17, ini ada teamwork kan, ada teamwork, ada juga kita tengok on entrepreneurship. Okay, dia ada macam-macam lagi lah on numeracy skills. Itu melibatkan calculation. So dia akan adalah 1 sampai 17 tadi. So semua tu ada kaitan. Tapi untuk kognitif memang dia test you punya knowledge. Okay, biasanya test, assignment, not assignment, test dan juga final exam. Okay, yang kita kena nak recall balik lah apa yang you belajar, and then kita nak tengok you faham ke tak faham. Kalau you boleh jawab, maksud you faham lah. Dalam test lah kan kita boleh tengok tahap kefahaman masing-masing. Okay, so ni dia punya level. Level difficulty C1 hingga C6. Okay, ada 6 ada 6 level untuk kognitif, okay, kognitif domain C1 hingga C6 macam saya ada cerita bergantung kepada level. Okay, kalau biasanya tahun pertama C1, C2, tahun kedua C3, C4, tahun ketiga C5, C6. Okay, so kena tengoklah apa sahaja level yang ada, you kena tahu tahap tu dia punya understanding tu kena lebih tinggi ataupun lebih rendah. So kalau kata C6 maksudnya you punya understanding tu kena lebih tinggi lah. Mungkin kalau kata you ada test ataupun final exam, markah kat situ lebih tinggi. Kalau C1 2 markah, C6 mungkin 20 markah ataupun 10 markah. Contoh dia macam tu lah dia bergantung. Mungkin dia akan tengok lah cara macam mana nak evaluate you punya understanding tahap ke-6 tu. Okay, adakah you kena explain in detail macam mana nak kena explain tu, nak kena letak apa, nak kena cerita apa. So maksudnya C6 tu paling tinggi lah. Okay, level yang paling tinggi. Okay, and then contoh-contoh. Okay, ni contoh-contoh cognitive level tadi. Okay, soalan-soalan yang biasanya ditanya dalam test dan final exam bila kita evaluate you based on PLO yang melibatkan kognitif. Okay, C1 knowledge, C2 comprehension, C3 application, C4 analysis. So kita boleh tengok perubahan tu daripada knowledge sampailah you kena analyse. Okay, C4 tu you kena buat analisis. So soalan-soalan yang ditanya pun akan merujuk kepada level of these difficulties lah Okay, contoh level C1. Name 5 sources of raster data model. Yang ini you hanya perlu listkan 5 sahaja sumber data model raster. Okay, mungkin 5 markah ataupun mungkin 2-3 markah. Okay, C1. Okay, name. Dia punya verb ataupun kita kata soalan tu soalan yang ditanya tu, soalan yang ditanya. And then C2, discuss. Okay, discuss. Verb yang digunakan untuk nak explain on comprehension, C2. And then explain. Okay, kalau kata ada explain, C3. Okay, C3 application dia. Dia based on application. So C1, C2, C3 and then C4. Okay, contoh soalan C4, compare any two format of vector dataset used in GIS application. So maksudnya you kena buat perbandingan dan mungkin markah untuk C4 ni lebih tinggi.
Mungkin kena lukis ataupun kena masukkan diagram, kena ada bagi contoh, kena explain dalam bentuk macam mana. So kena tengoklah macam mana you nak dapat markah yang tinggi bergantung kepada level of kognitif tu. Okay. C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Ni saya bagi contoh lah. Nanti kalau nak tahu soalan-soalan lain, you boleh tengok dalam soalan final exam. Boleh dapat daripada library. Contoh-contoh soalan pasia. Macam mana soalan-soalan itu ditanya merujuk kepada cognitive level. Okay. And then yang seterusnya, psikomotor dan afektif. Okay. So yang ini P dan A. P dan A ada juga dalam you punya course learning outcome. Psikomotor ni biasanya kita akan tengok you punya skill, soft skill. Maksudnya kemahiran. Kemahiran you macam mana nak handle sesuatu. Nak handle alat ke, nak handle instrumen, contoh instrumen. You nak handle apa lagi? Apa saja yang melibatkan psycho lah. Melibatkan motor. Okay, melibatkan motor. So nak tahu you punya skill on motor, macam mana you nak handle. Okay, hands-on punya skills. Itu psikomotor. And then affective domain. Okay, affective domain ni maksudnya nak measure something yang unmeasurable. Okay, yang you tak boleh nak measure. Contohnya macam feeling. Okay, perasaan. Kita tak boleh nak measure perasaan tu. Sonok. Macam mana nak cakap. Okay, you nak appreciate. Okay, attitude. Macam mana kita nak evaluate attitude. So, yang ini biasanya kita akan guna ataupun affective domain ni akan wujud dalam subjek yang melibatkan kita kena evaluate you in terms of affective lah. Contoh macam assignment, okay, presentation. Ada presentation, the way of you punya communication skills. Macam mana you interact dengan audience. So itu antara evaluation yang ada lah untuk affective domain. So maksudnya kita akan tengok sama ada you punya affective domain tu level mana? 1, 2, 3, 4. So dia akan ada juga kriteria tertentu macam mana nak evaluate you punya affective domain. Okay, so biasanya assignment, report, eksperimen, presentation ni jatuh bawah affective dan psikomotor. So kita akan tengoklah nanti masing-masing punya kod khusus macam mana you punya psikomotor dan affective dinilai Okay, boleh tengok nanti. Okay, ni contoh psikomotor P1 hingga P7. Okay, ni level dia. Okay, dia ada level yang paling rendah dan paling tinggi. Okay, psikomotor ni kita akan tengoklah. Mungkin yang pertama sekali, level yang pertama ni ataupun first stage ataupun first level. Dia suruh soalan yang ditanya, bukan soalan lah, assignment ataupun you punya presentation tu dia akan tengok you punya psikomotor. Macam mana you operate that instrument. Macam mana you operate that instrument, tengok you punya itulah skill. Okay, tengok on you punya hands-on skill. Ataupun motor skill tadi. So ni antara contoh-contoh P1 hingga P7. Okay, kita ikut level masing-masing lah untuk kursus masing-masing. Okay, and then ni A1 hingga A5 untuk affective domain yang saya kata unmeasurable, yang kita tak boleh nak evaluate perasaan, you punya value, you punya attitude yang kita tak boleh nak evaluate. So kita akan tengoklah A1 hingga A5. So means that psikomotor dan affective domain ni dia saling berkait lah. Dua-dua ni berkait lah. Okay, sebab dia tak evaluate you punya knowledge, tapi dia evaluate you punya affective dan juga you punya psikomotor. Okay. Mana subjek yang tidak melibatkan macam contoh pelajar daripada sains sukan kan. Mungkin dia banyak outdoor activity. So outdoor activities tu dia measure on banyak kepada psikomotor lah. Okay, mungkin. Okay, so maksudnya dia akan tengok kebolehan pelajar untuk sesuatu perkara lah. Contoh boleh buat apa. So kita akan tengok level-level tertentu bergantung kepada affective domain masing-masing dan juga psikomotor domain masing-masing. Okay. So itu antara yang you perlu tahulah. You perlu tahu berkenaan dengan OBE. Yang paling penting sekali course information tadi dan juga scheme of work. Okay. Course information tu ada semua yang berkaitan dengan syllabus ataupun berkenaan dengan kod khusus yang you belajar. Okay, so by right next semester, this coming semester, first week, you akan dapatlah information berkenaan dengan kod khusus masing-masing. Dan juga you akan dapat scheme of work. Okay, scheme of work yang saya cakap ada detail tentang
week 1 sampai apa saja you perlu tahu daripada week 1 sampai week 14 bergantung juga kepada assessment. Okey, assessment apa yang akan dinilai dan juga, submission bila you perlu submit serta-serta assessment tadi. So kena aware lah dengan deadline-deadline tertentu. Okey, you whatever yang you belajar tu semua akan dinilai, tapi mengikut kepada scheme of work tadilah, kalau kata ada test, adalah mungkin week ke-5 ada test, and then week ke-7 ada presentation, and then week ke-14 ada lagi another test, contohnya. Itu untuk subjek yang tak ada final exam lah. Kalau ada final exam, week yang terakhir tu, lepas week terakhir tu, final exam lah. Okay, so you akan refer scheme of work dengan course info tadilah. Dan juga SLT, okay, student learning time. Okay, student learning time untuk setiap kursus. Yang itu akan diceritakan oleh Dr. Nuraini nanti untuk berkenaan dengan student learning time. So, berkenaan dengan OBE ni, kira itulah yang you kena tahu outcome based education. No more teaching centered learning, but teacher centered learning, but student centered learning. So you dah tahu dah, you boleh target dah. Daripada awal semester you nak dapat apa, sampai habis semester. You nak target dapat A, dapat B, dapat C, dah boleh tahu dah. Okay, dah boleh tahu dah. So hopefully this semester you dah boleh target lah untuk subjek-subjek apa yang you rasa you boleh score. Okay. So kalau ikutkan itu sajalah yang you perlu tahu berkenaan dengan outcome based education. So kalau kata you nak tahu detail, you boleh rujuk kepada HCA lah ataupun unit high awal curriculum UiTM Perlis. So itu saja untuk pembentangan saya ataupun taklimat saya berkenaan dengan OBE. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.